komen di media sosial, pukul, kena dera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana kembali untuk mendengar perkongsian yang saya sampaikan, yang saya harapkan dapat memberi manfaat kepada anda semua ya. Seperti yang saya kata dalam video saya sebelum ni, kalau tak banyak manfaatnya, sedikit pun sudah cukup untuk menggembirakan saya ya. Kerana saya sebenarnya berharap untuk membolehkan orang awam mendapat sebanyak input daripada dapatan kajian yang telah dijalankan oleh para pensyarah dan penyelidik. Orang awam, ibu bapa, masyarakat yang tidak berada dalam dunia penyelidikan, dunia pensyarah, mereka mungkin tidak membaca dapatan kajian dan sebagainya. Jadi saya mengambil kesempatan untuk buat video YouTube ni untuk mendekatkan dapatan kajian kepada masyarakat keseluruhannya lah ya. Jadi 2-3 hari yang lalu masih sangat baru ya, kita ada mendengar kes berkenaan Pavitra dan Sugu suaminya, di mana Pavitra ni dikatakan menjadi mangsa keganasan rumah tangga lah, di mana suami dia melakukan keganasan kepada Pavitra ya. Dan sebagai salah seorang sahabat YouTube beliau, saya berasa agak simpati kepada beliau dan semoga beliau dan suami dapat menyelesaikan masalah ini dengan baiklah ya. Jadi apabila saya baca dalam akhbar, apabila saya baca di komen-komen di media sosial ya, saya tengok banyak komen-komen yang mengatakan, oh Sugu ni kena pukul, Sugu ni kena dera sebab dia tak sebut nama suami dia, sebab dia dah dapat gaji lebih daripada suami dia dan sebagainya ya. Jadi saya pun tergeraklah untuk tengok apa dapatan kajian kata ya mengenai hal-hal gaji yang berkaitan dengan penderaan kaum wanita ya. Jadi saya pun terus merujuk dan mencari penerbitan ilmiah ya, jurnal-jurnal yang berkaitan yang boleh membantu saya mendapat pandangan kenapa perkara ini berlaku dan sebagainya, dan adakah ini adalah kes terpencil ataupun tidak ya. Jadi saya pun baca satu kajian ilmiah yang diterbitkan dalam MedCrave online, baru saja diterbitkan ya, diterbitkan bulan 5 tahun 2020 baru ni. Bulan 5 tahun ni ya, bulan 5 tahun ni 2 bulan 3 bulan, almost 3 bulan yang lalu ya. Dan kajian ini dijalankan oleh seorang pensyarah yang bernama Simister. Simister ni merupakan pensyarah di Manchester Metropolitan University di United Kingdom ya. Jadi Simister ni berminat ya untuk mengetahui betulkah sekiranya seorang isteri mendapat gaji yang lebih tinggi daripada suami, mereka ni lebih cenderung untuk menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Jadi itu adalah benda yang dia nak kaji ya, Simister nak kaji ya. Jadi Simister ni telah membuat tinjauan dengan menganalisis kes-kes keganasan rumah tangga yang dilaporkan dan di 53 buah negara, termasuklah India, Jordan, Afghanistan dan juga Filipina. Malaysia tak termasuklah dalam senarai kes yang dirujuk oleh Simister ni ya, tapi yang terdekat dengan kita Filipina. Namun kes yang ditinjau oleh Simister ni lebih 500,000 ya. Jadi sampel size dia sangat besar untuk kita buat suatu kesimpulan yang mungkin betul ya. Kita pun tak tahu, tapi mungkin betul lah sebab ditinjaunya lebih 500,000 ya, dan lebih 53 buah negara. Kes-kes yang ditinjau oleh Simister ni melibatkan perempuan yang berumur 15 tahun hingga ke 49 tahun, dan mereka adalah orang yang berkahwin ataupun sekiranya mereka tidak berkahwin, mereka mempunyai pasangan lelaki yang mana mereka berkongsi pendapatan mereka lah ya. Jadi Simister ni mendapati, kajian oleh Simister ini mendapati memang betul ya, sekiranya pendapatan isteri lebih banyak daripada gaji suami, lebih daripada separuh gaji suami, memang mereka berisiko untuk menjadi mangsa keganasan rumah tangga ni. Makin banyak
gaji mereka lebih daripada gaji suami, makin tinggi pula risiko untuk mereka menjadi mangsa keganasan rumah tangga tu. Dan keganasan rumah tangga ni tak semestinya pukul, tak semestinya cubit, mencederakan dan sebagainya. Keganasan rumah tangga ni kalau isteri itu digoncang ataupun isteri itu ditolak ataupun isteri itu paling dengan sesuatu barang, itu sudah dikira salah satu bentuk keganasan. Dan yang paling tingginya dalam ujian semester ni adalah bentuk keganasan tersebutlah digoncang, ditolak dan dibaling barang. Tu yang dialami oleh kaum wanita yang mempunyai gaji lebih tinggi daripada suami. Tapi ini tak bermakna perempuan yang tidak mempunyai pendapatan lebih daripada suami tidak mengalami risiko untuk didera. Mereka juga didera, tetapi tidaklah seteruk mereka yang mempunyai pendapatan yang lebih. Yang kedua, yang menariknya tentang dapatan kajian ini, 30% daripada perempuan yang terlibat dalam kajian tersebut, yang mana mereka tidak menyumbang apa-apa kepada pendapatan isi rumah, mereka menerima, mereka redha sekiranya mereka dipukul, walaupun hanya dengan sebab mereka tidak memberitahu suami mereka yang mereka ingin keluar rumah. Namun begitu, perempuan-perempuan yang mempunyai pendapatan yang lebih banyak daripada suami, mereka menolak keganasan rumah tangga ni. Bagi mereka, mereka tidak patut langsung menjadi mangsa keganasan rumah tangga ni. Bermakna mereka yang mendapat gaji lebih daripada suami ni kebanyakannya lebih sedar tentang hak-hak mereka dalam rumah tangga, lebih sedar tentang hak-hak perempuan yang mereka tidak boleh menjadi mangsa keganasan suaminya. Dan yang menariknya juga dalam dapatan kajian ini, apabila perempuan adalah seorang-seorangnya yang bekerja dan membawa duit ke dalam keluarga, mereka ni lebih cenderung untuk menerima apabila mereka menjadi mangsa keganasan oleh suami. Antara sebab-sebab yang dibincangkan dalam artikel tersebut adalah apabila mereka adalah satu-satunya pembawa duit ke dalam keluarga, mereka ni sudah lali dengan penderaan rumah tangga ni, dengan keganasan rumah tangga ni. Jadi mereka akhirnya redha apabila mereka didera, apabila mereka menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Satu dapatan yang menarik untuk sama-sama kita renungkan, fikirkan dan sama-sama untuk kita memperbaiki rumah tangga kita dan diri kita. Akhir sekali, saya nak bagi tahu, semester ni mencadangkan salah satu cara untuk mengelakkan isteri daripada menjadi mangsa keganasan suami, iaitu dengan cara menunjukkan deference. Deference ni kalau dalam bahasa Melayu yang mudah kita katakan menunjukkan rasa hormat kepada suami, lebih kepada mengalah tapi dengan penuh hormat dan penuh sopan santun. Itu adalah satu cadangan yang dicadangkan oleh penyelidik lah. Maksudnya sebagai seorang isteri, walaupun kita bergaji lebih daripada suami, walaupun kita satu-satunya pembawa sumber rezeki, kita satu-satunya yang membawa gaji masuk ke dalam rumah kita, kita masih lagi perlu menghormati seorang suami dan sebagainya. Jadi di sini saya tak nak bagi nasihat. Kerana apa? Kerana nasihat yang tidak diminta itu memang tidak dihargai lah. Boleh tengok video saya yang sebelum ni berkaitan dengan nasihat yang tidak diminta. Tapi saya harap apa yang saya kongsikan pada hari ini sedikit sebanyak dapat membuatkan anda berfikir dan reflect. Fikir, cuba perhatikan kehidupan anda, cuba perhatikan masyarakat sekeliling anda. Adakah kajian ini relevan kepada anda ataupun orang sekeliling anda, di mana apabila seorang isteri mendapat gaji yang lebih daripada suami, ada kemungkinan besar untuk mereka menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Berbalik kepada kes Sugu dan Pavitra, sama-sama kita doakan mereka agar mereka dapat menguruskan kehidupan mereka dengan lebih baik, dan juga sama-sama kita doakan keluarga kita sendiri agar kita berjaya hidup dalam sebuah keluarga yang aman, bahagia dan harmoni. Jadi itu sajalah perkongsian saya dalam video kali ini. Sekiranya anda rasa video kali ini bermanfaat kepada masyarakat umum di luar sana, bolehlah kongsi
kepada mereka, ya. Dan kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Platform ini memang saya jadikan untuk berkongsi dapatan kajian ilmiah kepada masyarakat umum agar mereka sekurang-kurangnya tahu, ya, apa yang berlaku dalam dunia penyelidikan untuk mereka renung-renungkan dan untuk mereka amalkan dalam kehidupan seharian mereka. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.